Baik, ada gangguan tadi. Seperti biasalah, kita perlu lalui gangguan-gangguan ini. So, jika audio jelas, tolong maklumkan, saya akan pantau komen ya. Dan Assalamualaikum, salam sejahtera ya. Jangan lupa sertai Telegram saya Regi JC Ritauddin dan share ramai-ramai, like dan share ramai-ramai ya. Sebab kita menghadapi fasa shadow ban. So and jangan lupa lah, sertai Telegram Regi JC Ritauddin. Saya banyak buat pengumuman di sana. So sementara menunggu komennya berkenaan dengan suara, saya nak okey, terima kasih. Baik, sepatutnya malam ini saya buat bahagian ketiga dalam siri penjelasan saya berhubung dengan satu kaedah di mana rakyat diberi kuasa untuk memilih Perdana Menteri. Bagi mereka yang belum menonton bahagian pertama dan kedua, anda scroll ke bawah dan rujuk live berkenaan, anda akan dapatinya menarik, di mana saya telah memberikan penjelasan yang agak terperinci satu cara benda ni boleh dilaksanakan. Walau bagaimanapun, ada perkara-perkara lain yang perlu saya sentuh, yang saya akan lakukan dalam live lain. Hari ini saya ditanya satu soalan yang agak bagus, iaitu berkenaan dengan persempadanan semula, yang telah sebenarnya saya sentuh beberapa kali. Tetapi soalan ini agak menarik, di mana orang tertentu telah mengadakan satu perbincangan bersama saya berkenaan dengan asas kepada kerisauan berhubung persempadanan semula. So hari ini saya nak jelaskan bahawa kerisauan yang telah disuarakan khususnya oleh tokoh-tokoh pembangkang berhubung persempadanan semula ni ada asas yang kukuh. Mengapa saya berkata demikian? Now, sebenarnya benda ni saya dah jelaskan beberapa kali, tetapi ianya di dalam live-live yang tajuk dia bukan spesifik kepada persempadanan semula. So hari ini saya nak fokus kepada persempadanan semula. So persempadanan semula secara ringkas adalah atau persempadanan semula kawasan pilihan raya adalah sesuatu yang dilakukan secara selepas satu tempoh tertentu, ya, tanpa saya masuk teknikal lah, 8 tahun lah, lepas itu kena tunggu ni, tak payah masuk teknikal. Selepas satu tempoh tertentu, kawasan pilihan raya persempadanan semula dilaksanakan kerana jumlah penduduk meningkat, kemudian taburan penduduk berubah, ya. So benda tu akan menyebabkan, contohnya satu kawasan parlimen itu ada terlalu ramai pengundi. Jadi mungkin ianya beban kepada seorang wakil rakyat, ataupun wakil rakyat itu tidak dapat mewakili seluruh kawasan itu. Maka ianya dipecahkan, contohnya daripada satu kawasan pilihan raya menjadi 2 kawasan pilihan raya atau 3 kawasan pilihan raya. So benda ni bukannya sesuatu yang spesifik kepada Pakatan Harapan ke Barisan Nasional ke Perikatan Nasional ke, ianya adalah sesuatu yang telah berlaku untuk berdekat lamanya. Dan sebelum ini parti-parti yang memerintah pada awalnya selepas merdeka adalah parti perikatan, ya, yang kemudiannya dijenamakan semula apabila parti-parti seperti Gerakan dan sebagainya masuk, dijenamakan semula sebagai Barisan Nasional. So ianya juga dilaksanakan di bawah pentadbiran Barisan Nasional, di bawah pentadbiran Tun Dr. Mahathir Mohamad, pada ketika itu Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, kemudian pada pentadbiran seterusnya, ya, ianya pernah dilaksanakan. Dan setiap kali ianya dilaksanakan, walaupun ianya sepatutnya bebas atau daripada pengaruh parti politik, tetapi hakikatnya, okey, ianya tidak begitu bebas. Itu yang saya perhati. Dan lazimnya ia memihak kepada parti yang memerintah. So persempadanan semula yang sebelum ini sentiasa saya lihat memihak kepada Barisan Nasional. So sekarang lanskap politik sudah berubah. Sejak PRU 14, setiap sekali habis pilihan raya, yang memerintah ialah Pakatan Harapan. So sekarang pun Pakatan Harapan memerintah, walaupun kali ini ianya bersama Barisan Nasional.
dan akan berlaku persempadanan semula. Nah, persempadanan semula ni sebenarnya sudah dicadangkan oleh pemimpin-pemimpin mereka, ahli-ahli parlimen mereka. So maknanya mereka ingin lakukan persempadanan semula. Ya, ini juga dibangkitkan dalam Dewan Rakyat dan sebagainya. So kalau kita ikut sejarah, trend sejarah, ianya memihak kepada parti yang memerintah. Dan parti yang dulu melakukan pentadbiran dulu ialah pentadbiran Barisan Nasional. Ianya sentiasa memihak kepada mereka. Sekarang pun Barisan Nasional duduk dalam kerajaan. Jadi tidak ada sebab kita khawatir ianya akan memihak kepada kerajaan, kerana parti itu duduk dalam kerajaan, iaitu Barisan Nasional. Dan Ketua Barisan Nasional adalah Timbalan Perdana Menteri. So sekarang ini persempadanan semula ni boleh kita ada banyak kerusi Perikatan Nasional, khususnya PAS, yang majoriti dia besar. Ianya boleh dipecahkan. Tetapi adakah kawasan-kawasan itu akan dipecahkan atau tidak? Atau mereka hanya akan menumpu kepada memecahkan kawasan pilihan raya yang memihak kepada Pakatan Harapan? So, berdasarkan kajian yang telah saya lakukan, DAP dengan mudah boleh tambah 20 kerusi. Dan Pakatan Harapan secara keseluruhan dengan mudah boleh tambah lebih dari 25 kerusi. Kemudian Sarawak, Sabah boleh tambah kerusi. So ini adalah satu perkara yang sememangnya membimbangkan, dan ada asas untuk bimbang sekiranya anda adalah penyokong pembangkang, anda adalah penyokong perjuangan Melayu Islam. So this is natural. Ini semula jadi. Orang Melayu akan bimbang. Ini semula jadi. Ini bukannya sesuatu yang bersifat perkauman. Kerana jika DAP yang sekarang ini adalah parti terbesar di dalam kerajaan, suka tak suka ianya parti terbesar di dalam kerajaan dari sudut perwakilan di dalam Dewan Rakyat. Ya. So kalau kita lihat jumlah kerusi yang dimenangi, ya, ianya parti terbesar. Okey. So kalau esok pilihan raya umum ke-16 dilakukan selepas persempadanan semula, katakan kerusi DAP tambah 20 kerusi. So PKR kita tahu akan hilang kerusi, Amanah kita tahu akan hilang kerusi, sebab Melayu Islam semakin pergi ke hala Perikatan Nasional. So trend itu akan berterusan. Ianya saya tidak lihat ianya akan berubah. So katakan DAP tambah Pakatan Harapan lah tambah 25 kerusi. Dia hilang 10 kerusi. Jadi kalau dia hilang 10 kerusi daripada 81 jadi 71. Dia hilang disebabkan PKR dan Amanah. Pada PRU 16 lah dia hilang kerusi, 10 kerusi disebabkan PKR dan Amanah. Sebab undi Melayu Islam mengalir ke Perikatan Nasional. So daripada 81 dia turun kepada 71. Tetapi disebabkan dia tambah 25 kerusi, dan kalau 20 kerusi ini adalah kerusi DAP, awak boleh dengan serta-merta tambah 20. Ya, sebab penyokong tegar DAP dia tidak dijangka akan berubah hala tuju mereka, politik mereka dalam 1 hingga 2 pilihan raya akan datang. So daripada 71 dia akan jadi 91 kerusi Pakatan Harapan. Dan kita sudah tahu bila satu parti seperti Pakatan Harapan menang pilihan raya dengan 91 kerusi, dia dengan mudah boleh bentuk kerajaan, kerana parti-parti Sabah dan Sarawak semestinya akan menghala ke Pakatan Harapan. Okay, so inilah sebenarnya yang bakal terjadi sekiranya persempadanan semula ni memihak kepada Pakatan Harapan. Now, saya jangka ianya memang akan memihak kepada Pakatan Harapan, bukan dari sudut politik. Jangkaan saya ni bukan dari sudut politik, maknanya bukan dari sudut Pakatan Harapan dia akan manipulasi dan bukan. Walaupun saya jangka ya akan berlaku pengaruh
ya, Pakatan Rapat akan pengaruhi supaya sebegitu rupa supaya persempadanan semula ni memihak kepada mereka. Tetapi kita lupakan perkara tu buat seketika. Kalau kita lihat banyak kerusi DAP ni, majoriti dia besar-besar, terlalu besar sehingga dia dengan mudah boleh dipecahkan kepada 3 kawasan pilihan raya. Dan jika kita bahagikan majoriti besar tu kepada 3 kawasan baru ni, ia masih besar. So memang kalau saya duduk dalam kumpulan yang jawatan kuasa ke apa ke yang menentukan atau mempertimbangkan cara nak buat persempadanan semula, memang saya akan syorkan kerusi-kerusi itu di kawasan-kawasan parlimen tertentu yang dipegang oleh DAP ni dikembangkan. So memang ianya akan memihak kepada DAP. Cuma yang saya khawatir dia tidak lakukan sama bagi kawasan-kawasan parlimen yang dipegang oleh PAS, sebab ada banyak kawasan parlimen yang boleh dikembangkan. So maknanya dijangka DAP yang sudah pun menjadi parti terbesar dalam kerajaan, dalam blok kerajaan, dia akan menjadi jauh lebih besar. Malah dia akan jadi seperti UMNO dulu. Barisan Nasional dulu dia selalu menang pilihan raya. UMNO parti terbesar, DAP boleh jadi sebesar UMNO atau hampir kepada kekuatan UMNO pada di dalam Dewan Rakyat pada PRU 16. So dengan cara, sekiranya benda tu berlaku, maka bila dah jadi terlalu kuat, katakan dia cadangkan Perdana Menteri yang bukan Melayu, adakah sesiapa boleh kecam DAP? Tak boleh kecam, sebab ianya dibenarkan dalam perlembagaan. Of course, keputusan akhir berada di tangan yang di-Pertuan Agong. Dan yang di-Pertuan Agong, seperti mana yang saya jelaskan, dia boleh sahaja dia beritahu, saya tak nak nama tu, beri nama lain. Sebab ianya atas budi bicara tuanku, kuasa mutlak. Ada kuasa mutlak. Awak rujuk video-video saya sebelum ni, dia ada kuasa mutlak. Dia boleh sahaja dengan sendiri, tuanku boleh pilih orang lain, orang Melayu, yang pada hemat tuanku mungkin mendapat sokongan majoriti di Dewan Rakyat, dan kemudian orang yang dipilih tu dilantik menjadi PM, dan bila Dewan Rakyat bersidang dia perlu membuktikan keabsahannya. So semuanya terletak di tangan tuanku. Tetapi bila DAP jadi terlalu kuat selepas persempadanan semula, andai kata dia jadi terlalu kuat, kita tak boleh nak merungut kalau dia mencadangkan seorang dari kalangan mereka, dia katakan orang Cina sebagai Perdana Menteri. Tak boleh merungut, itu dibenarkan. So inilah kerisauan yang ada di kalangan orang-orang Melayu tertentu, khususnya daripada pembangkang. Dan ini adalah kerisauan semula jadi. Ini adalah satu benda yang mereka ada hak untuk risau sebab mereka Melayu. Dan ini tanah Melayu. Tidak ada kesalahan di situ, tidak ada apa-apa yang ajaib atau pelik yang cuba dipolitikkan kononnya. They have the right to be worried. They have the right to discuss. So ada asasnya, ada asas kukuh kerisauan itu. Orang boleh risau, cuma risau tu, adakah kerisauan itu akan diterjemahkan kepada satu langkah yang seterusnya boleh menghalang daripada situasi ini berlaku? Itu soal lain. Awak perlu faham, bezakan antara kerisauan yang semula jadi, yang menjadi hak orang Melayu ni, mereka bimbang sebagai manusia yang lahir sebagai orang Melayu, mereka ada hak untuk bimbang. So lebih-lebih lagi bila kita lihat watak seperti Lim Kit Siang, tiba-tiba entah dari mana dia boleh keluar kenyataan bahawa orang bukan Melayu boleh jadi Perdana Menteri. Walaupun ia betul, tapi cuma tanda soal lah, mengapa tiba-tiba dia boleh sebut benda ni. So anda fikir-fikirkanlah. So saya ulangi, kerisauan itu ada asas kukuh, dan ianya bukan sesuatu yang pelik, ianya bukan sesuatu yang salah, ianya semula jadi. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.